Relax bro. Kembali kita dalam episod ke-21 podcast Relax Bro. Jangan lupa follow kami di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify. Jangan lupa share, jangan lupa follow, jangan lupa like. Kalau boleh, ajak kawan-kawan tengok podcast Relax Bro ni. Dan subscribe. Demi kelestarian podcast Relax Bro. Okey Dok, Ini topik yang saya rasa, saya tahu Dok banyak kali nak bincang, banyak kali Dok highlight pada tim dan saya. Cuma dia macam bukan rezeki kita bincang. Tapi hari ni kita bincang pasal ramai dah orang start bincang. Berkenaan dengan satu podcast juga. Rakan podcast dalam dunia podcast yang sangat popular. Bukan sebab apa, tapi sebab kontennya sangat-sangat eksklusif. Bukan eksklusif, eksklusif. Bagi saya lah. Dia jadi saya rasa podcast ni dia banyak je mendapat sokongan, bukan sokongan, dapat perhatian orang ramai. Dan ada juga orang macam kami, macam kita ni yang kurang gemar dengan konten, tapi pasal kita tak cakap banyak, and dia buat konten dia, beratus ribu follow dia, beratus ribu tengok di YouTube dan sebagainya, isu-isu yang pelbagai dalam sosioekonomik masyarakat. Tapi bila dia ambil satu figura yang sedang menjalani proses mahkamah, tak silap saya, ada seorang lelaki yang berlakon dalam cerita Hot Daddy apa lah, yang dikaitkan dengan pembikinan video-video lucah Hot Daddy. Dan juga dia ada girlfriend ramai Mamat ni. Saya pun tak tahu, saya tak ikut sangat. Saya pun tak tahu Hot Daddy ni pasal apa. Betul-betul saya tak tahu ni. Jangan ingat saya tahu. Tapi saya betul-betul tak tahu. Jadi dia panggil untuk interview, dan ini bukan satu benda yang baru untuk podcast ni Dok, sebab dia panggil ramai. Sugar daddy, sugar mommy, sugar baby, sugar mommy, sugar saya pun tak tahu. Sugar lelaki yang jadi perempuan, maknyahnya, yang mempunyai hubungan pelbagai, suami isteri, banyak. Ini satu kegilaan yang saya rasa you boleh buat konten, tapi to this extent ni saya rasa, yelah, ada orang tak akan setuju dengan kita, tapi saya rasa we hit that threshold yang mengatakan it's too much already. Dan video Hot Daddy ni tak silap saya telah diturunkan. Tak silap semalam atau hari ni YB Fahmi Fazil ada bagi maklum balas pada reporter tanya berkenaan dengan isu ni. Fahmi Fazil kata kementerian dia pun dah investigate, cari video ni di YouTube, tapi dah tak ada. Saya pun cari juga tadi, tak ada. So Dok, saya tahu Dok geram dah lama. Saya sebelum tu kita beristighfar dulu. Istighfar dulu. Sebab dia punya geram tu saya nampak dia tadi. Dia bukan apa, saya dah lama dah sebut pasal Bro Gang ni. Tapi kita belum sempat wacanakan. Mungkin dia tak sampai geram dia tu. Saya dah kebetulan pula benda ni dah jadi hype, dah jadi polemik. Okay, dan dengan jemputan yang baru-baru ni dia panggil so-called, orang kata Hot Daddy lah, yang dikaitkan, wallahu alam berita tersebut sahih tak sahih, video tersebut betul tak betul, tu nombor 2. Itu biarlah pihak siasatan teruskan siasatan, pihak berkuasa teruskan siasatan. Cuma beliau dikaitkan dengan kes tersebut lah, iaitu projek penyundalan aktiviti rakaman video lucah yang dibuatkan, dan dikatakan ada penjualan di situ untuk dapatkan pendapatan melalui jualan video-video lucah yang dikeluarkan. Okay, sebenarnya bukan isu ni saja, saya nak cakap umum. Sebab Bro Gang ni saya melihat, saya menghormati mereka as a manusia, dan sebagai Muslim, dan sebagai orang yang peka dengan perkembangan-perkembangan yang sebenarnya memang realiti berlaku dalam masyarakat kita. Mungkin dari satu perspektif mereka nak maklumkan kepada umum, niat mereka nak memaklumkan bahawasanya benda-benda macam ni ada, bukan tak ada. Okay, suami jual isteri, suami hantar isteri pergi bersekedudukan dengan orang lain, dapat duit, balik buat tak tahu je, isteri sendiri. Kemudian ada yang melakukan hubungan seks yang saya nak sebut pun menyampah dan malu dan mengaibkan. Poin paling besar sekali yang saya nak sebutkan, nombor 1 sekali, di mana
sifat malu. Okey, ada orang kata kita nak malu apa? Nak malu apa? Pemalu tu tuntutan Islam lah. Malu tu tuntutan dalam Islam. Okey. Sebab itu dulu kalau orang katakan perkataan malu apa bosku yang jadi trending. Okey. Saya sebenarnya perkataan malu tu pada saya menjadikan itu sebagai satu trending kurang tepat. Saya tak setuju. Sebab perkataan malu ni dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi sebut apa? Al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu tu takkan datang selepas malu tu melainkan kebaikan saja. Al-haya minal iman. Malu tu sebahagian daripada iman. Al-haya khairun kulluh. Malu tu semuanya baik. Okay? Sifat malu ni adalah sifat yang baik. Jadi siapa-siapa pun tak perlu cuba untuk meletakkan sifat malu itu sebagai sifat yang tak ada apa-apa value. Tak boleh. Tak boleh. Okay? Jadi dalam konteks ini yang saya nak sebut ni, isu yang dia orang bicarakan, yang dia orang cakapkan sembang dalam sesi-sesi podcast mereka, semua yang telah melanggar nilai-nilai malu. Nabi sendiri SAW, walaupun Nabi sebut dalam hadis, ni'man nisa'ul ansar. Lam yamna'hunnal haya an yatafaqahna fid din. Hadis Ahmad. Nabi kata semulia-mulia wanita-wanita Ansar. Sebab apa wanita Ansar Nabi kata mulia mereka? Malu tak menjadi penghalang mereka untuk menuntut ilmu agama. Nak menuntut ilmu, tak apa. Buangkan perasaan malu. Okay? Tapi bila you bercakap tentang perkara-perkara luar daripada batasan, takkan itu dikategorikan sebagai menuntut ilmu. You bercakap seks, you buat orang seks dengan orang ni. You depan suami you hantar you tidur dengan lelaki orang. Boleh cerita you buat video seks, you tidur dengan ramai perempuan. Dia ni apa ni nak cerita ni? Nabi pernah sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang yang mujahir, iaitu orang yang berbangga dan menonjolkan kefasikan yang dia buat. Sahabat tanya Nabi, apa itu al-mujaharah? Mujahir ni apa ya Rasulullah? Nabi kata orang yang mana dia di malam hari dia buat maksiat dan Allah tutup maksiat dia. Allah tutup. Orang tak tahu. Di siang hari dia sendiri buka dan ceritakan kepada orang maksiat dia. Tengok. Ini golongan seperti ini, dia golongan yang dikategorikan berbangga dengan maksiat dia. You tutup muka ke apa ke, you buat apa, bila dia orang cerita, dia orang yang cerita dekat you tu, dia orang tu tak malu. Malu patutnya. Sepatutnya malu. Jangan cerita, tak perlu orang tahu pun maksiat yang you buat. Saya tak kata kita buatlah maksiat. Tak, hentikan maksiat. Tapi kalau you buat, tak perlu cerita kat orang pun. Tak ada siapa perlu tahu pun maksiat you. Mohonlah ampun kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Dan yang benda yang saya bimbang juga yang seterusnya adalah apa? Normalisasi perbincangan lucah. Dia normalize. Dia jadikan orang, tak apa, kita cakap benda lucah. Tak ada malu. Nabi, kan dalam hadis, walaupun Nabi puji wanita Ansar, dia orang tak malu nak tanya ilmu agama. Tahu tak salah satu kes dia apa? Kes dia hadis bintu Jahsh. Seorang wanita anak kepada Jahsh. Dia ni wanita Ansar. Dia tanya Nabi SAW tentang apa? Tentang isu haid. Tentang haid. Macam mana dia nak cover darah? Nak cuci darah tu macam mana? Nabi SAW, itu bab fiqh. Bab fiqh yang which is, jawab lah kan. Tapi Nabi malu nak jawab. Nabi suruh tanya Aisyah. Nabi kata cuci-cuci tempat tu sudahlah. Nabi nak sebut perkataan tu pun, nak cerita perkataan tu on detail. You mak cuci kemaluan you, you cuci you punya ni, kemudian you ambil, Nabi nak sebut yang tu pun Nabi malu. Ini you cerita you tidur dengan 3 orang lelaki, you tidur dengan 5 orang perempuan, you bersekedudukan apa ni dalam keadaan suami you mengetahui. Tahu tak zina ni hukumnya berat. Zina hukum dia berat. Kalau ikut hukum had zina, kalau ikut hukum had zina, bagi yang telah berkahwin, hukum bunuh. Kalau nak ikut. Tapi kita tak praktiskan hukum tu dalam konteks negara kita pada hari ni. Kita banyak pakai takzir. Walaupun sepatutnya tak boleh kena hukum had. Dia kena hukum had. Sebatan. Sepatutnya ada sebatan bagi yang tak berkahwin lagi berzina, dia kena sebatan. Kalau tidak sekiranya direjam sampai mati, itu dalam hadis.
Tapi kita tak laksanakan. Dalam tak laksanakan itu pemerintah kita kena jawablah nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugas pemerintah untuk buat benda ni. Tapi yang paling penting sekarang ni tak melaksanakan, tak bererti keharusan untuk kita bercerita tentang benda ni dengan penuh rasa bangga ke apa ni. Dan yang bertanya tu pun terus digging benda-benda yang too details. Macam mana you buat macam ni? Macam mana je ni? Perlulah. Kalau you nak dapat pengajaran, you kata pengajaran, jangan you nasihatkan dia, ubahkan dia, betulkan dia. Okay? Panggil ustaz dia, buat tertutup, tak perlu orang tahu. Tak payah jadi konten. Tak payah jadi konten. Now, apa yang saya fikirkan, saya minta maaf kepada bro gang semua. Saya minta maaf. Saya mula memikirkan bahawasanya tujuan buat benda ni adalah untuk konten. Itu masalah. Itu nampak macam tu. Untuk nak tarik ramai orang nak tengok ni. Tujuan dia adalah konten, jadi content creator. Dia Dok, kalau boleh saya interject sikit. Dok. Saya tahu Dok geram. Sebab tu saya tak kacau. Betul-betul geram ni kan. Bukan saya geram. Saya bukan geram personal. Bukan personal, bukan. Geram maksudnya topik ni dah lama nak bincang. Topik ni lama. Bincang. Saya takut bila keadaan ni dia macam ni bila kita terlalu mengejar konten yang akan mendapat perhatian ramai, kita hilang pertimbangan. Kita hilang pertimbangan yang mana akhirnya dia macam ni bila kita bincang, saya Dok dan kawan-kawan yang nak produce apa-apa topik, kita sentiasa bincang, okay, konten ni akan mendapat perhatian ramai tak? Konten ni akan mendapat perhatian ramai tak? Kalau reaksi konten positif ke negatif ke? Yang mana drive patut tak kita bawa. So, of course, judgement tu ada. Kita nak bincang konten yang boleh mendapat perhatian orang ramai. Betul. Sebab tu konten-konten bila kita nak masuk buat recording pun, macam hari ni, kita bincang dulu. Ada banyak topik yang kita bawa, tapi tak semua kita bawa. Kita hanya decide konten yang kita rasa akan mendapat perhatian. Ini termasuk dalam cerita konteks Bro Gang ni tadi. Betul. Konten dia, bila dia decide konsep podcast dia je, dari segi konsepnya, saya rasa, personally, saya rasa bagus. Sebab you menceritakan tentang the reality society kita. Tapi dari segi execution untuk dapatkan konten tu, untuk execute konsep tu, dia dah melampau sangat. Bagi saya melampau. Walaupun ramai orang cakap saya ni liberal dan progresif. Walaupun saya tak adalah saya liberal. Tapi saya boleh terima konsep tu, tapi saya tak boleh terima execution tu. Sebab konten tu, okay bila Dok suruh saya tengok Bro Gang ni, saya tengoklah sekali, 2 kali. Lepas tu saya tak sanggup nak tengok sebab apa? Satu yang kongsi ni orang Melayu kita. Anak-anak kita. Anak-anak Melayu kita. Orang Melayu kita. Melayu Islam. Kita bukan nak cakap kita ni baik. Tak. Tapi nombor 2, mana hilangnya sifat malu ni? Yang ditanya dan yang bertanya ni. Too much lah. Kita, orang kata, kita boleh buat konten yang sensasi dan sebagainya. Tapi sampai ke tahap ini, memang akan sentiasa ada sokongan, Dok. 500,000 pengikut tak silap saya. Punyalah ramai beratus-ratus ribu tengok. Kalah kita punya podcast. Podcast kita ni orang tak tengok sangat pun. Betul. Tapi sampai ke tahap beratus-ratus ribu tengok, bermaksud we have a sick society. We have a sick society. Sakit jiwa ni. Ini yang membawa kepada perkara ketiga. Sejauh mana penglibatan kerajaan, ibu bapa, sistem pendidikan dan juga kumpulan-kumpulan yang di dalam sektor-sektor agama ni, di dalam membawa kita ke dalam landasan yang betul. Macam saya kata, tak ada semua orang yang sempurna, tak ada semua orang yang baik. Kita faham konsep podcast Bro Gang ni. Cumanya, kalau boleh lah, hentikanlah panggil figura-figura sebegini berkongsi cerita mereka. Cukup sekadar kalau boleh, you nak buat, suruh dia hantar email. Hantar email ke, bagilah pengajaran. Lebih kepada pengajaran. Jangan cerita sebab bila saya tengok video dia bukan nak dia tak ada macam pengajaran. Dia macam I'm sharing my experience. Kan? Saya ada satu tu saya tengok, saya tidur dengan lelaki orang. Ada satu saya tak ingat yang mana satu video tu, dia kata saya memang saya nak kena nak dapat. Tapi saya nak dapat tu dengan lelaki orang je. Dia bagi apa? Tak kegila tu, Dok. And
tak apalah kalau Allah Ta'ala menghilangkan rasa malu tu pada orang tu, tapi sekurang-kurangnya Bros Gang punya production team ni ada rasional dan ada sedikit sifat malu. At least malu nak projek bangsa Melayu Islam ni dalam keadaan sebegini. Cukup sekadar kita ambil lesson learn, kumpulkan banyak-banyak cerita, lesson learn kan. Kalau boleh, kalau nak pun mungkin boleh mula dengan you boleh nak ikutlah, you nak kekal konten tu hak you, tapi kalau ada nanti saya nak pergi ke kaedah public ni pula, you nak teruskan konten ni tak ada masalah, pergi. Tapi kalau boleh akhirnya tu bagilah sedikit pengajaran, tanyalah ada tak kekesalan, tanyalah kalau boleh diputarkan balik masa, nak buat tak benda ni. Sekurang-kurangnya you mula dengan memberi sedikit gambaran bahawa benda ni memang tak baik nak dibuat. Itu satu. Kedua, konten sebegini macam YB Fahmi Fazil pernah cakap dalam press conference, kata konten ni bagi dia melampau dan sekiranya dia berarti melanggar undang-undang, boleh diambil tindakan. Saya nak cadangkan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Digital, kita ada banyak konten dan kalau boleh kita tak nak kontrol konten. It's a freedom of speech, parts of constitution. Jangan sekat, tetapi allow public untuk report. Report ni kita report pada platform. Satu, you report pada YouTube. YouTube senang je, dia tak akan langgar pun. Apa yang you buat dekat platform YouTube ni tak melanggar pun. Kalau boleh, buat satu portal, allow people to masukkan evidence. Contohnya screenshot ataupun link kepada MC-MC untuk report. Kalau konten ni ada kategori konten yang pornografi ke, konten yang mengganggu masyarakat, kena buat. Walaupun kita tak nak sekat, tapi allow public to report. Jangan hanya rely on platform report. Pasal platform report ni, you can do whatever you want to do. Doesn't matter. Bagi YouTube, konten bro gang tak salah. Cuma you allow public to report lah. That's a good step. Itu pendapat saya lah, Dok. Dia satu lagi kita untuk public juga. Contoh bila Allah sebut dalam Al-Quran ni, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila diperdengarkan ayat-ayat Allah kepada mereka, bergementarlah hati mereka dan bertambahlah iman mereka. Dengar ayat-ayat Allah, okey? Itu maknanya message yang Al-Quran berikan kepada kita. Kita ni dituntut untuk mendengar benda-benda yang baik yang boleh meningkatkan iman kita. Umumnya meningkatkan iman ni kefahaman. Dia bermula daripada kefahaman. So benda tu nak kena ada. Jadi kita buat konten podcast ni pun kita cerita apa? Kita cerita topik Firefly ke? Kita cerita topik apa dia lagi? Topik bola ke? Ini untuk memberikan kefahaman kepada masyarakat tentang isu-isu yang sedang berlaku. Okay? Which is topik yang kita bincangkan tak ada lucah, tak ada mengaibkan orang, tak ada kutuk maki hamun orang dan sebagainya. Tak ada hal-hal yang dalaman-dalaman yang perlu dikeluarkan. So, kita ambil pertimbangkan semua benda tu. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi sebut apa? Nabi sebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat, hendaklah dia bercakap benda yang baik ataupun dia diam. Kita cakap benda yang baik. So, perkataan yang dalam podcast Bro Gang ini bukan sahaja dia punya outcome dia, hasil dia kepada apa? Adakah kepada penonton, target penonton sedar bahaya benda ni tak bagus, benda ni haram dalam Islam. Contoh dia ambil di penghujung dia seorang ustaz bagi tazkirah pula kat perempuan tu menangis ke sedih ke dan sebagainya ni. Adalah dia punya jalan cerita dia, storyline sikit yang boleh cover. Tapi sekarang ni dia tak boleh. Dia macam normalize benda tu, nak menyatakan dalam masyarakat kita benda tu normal. Dan ada orang buat macam tu. Kita sepatutnya aib masyarakat kita, kabilah kita, kaum kita, bangsa kita, agama kita tutup. Bukan kita buka akan aib kita kat orang. Itu je. So jadi tolong teliti benda ni. Benda-benda yang membabitkan soal dalam hadis yang tadi al-mujahirun, dari orang yang dia buat kefasikan, buat kemaksiatan, Allah tutup. Allah tak buka kepada orang lain. Dia sendiri pergi buka besok. Mereka ini adalah golongan yang tak mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan ambil mudah sahabat-sahabat. Saya komen ni saya cakap betul-betul, it's not for personal Bro Gang 2 orang tu 3-4 orang production ni, tidak. Tetapi the concept itu perlu berubah. Tak boleh dah dengan cara macam ni.
Ni dah pada Execution, saya execution. Konsep, execution. Konsep tu boleh lah nak maintain. Execution tu kena berubah. Dah okey, Nak mendidik pada saya konsep podcast tu tak apa macam mana. Cumanya dia punya konten dia tu. ubahlah. Dia punya tak termasuk konsep sekali ada yang panggil kawan tu pula. Kawan Janganlah. tak payahlah. Yalah. Tak payah. Buat jalan cerita macam lain. Ni nak cerita kata ada orang ni buat jadi macam surat khabar metro ni. Contoh. Cerita macam ni, Mastika. Mastika ke. Cerita lepas tu you komen lah di penghujung you panggil lah mana-mana ustaz yang ada bagi ustaz apa pandangan ustaz ni hukum benda ni dari macam mana. Boleh ke dalam Islam? You cerita lah. Saya tahu, saya faham. Saya pernah tengok dia punya interview Bro Gang ni. Sekejap. Satu lagi. Kita ketika mana cadangan ada pendidikan seks untuk anak-anak sekolah, kita bising satu Malaysia. Itu pendidikan seks yang melibatkan soal sains. Saya setuju. Sains dan biologi. Tapi ramai orang tak setuju. Tapi orang tak setuju. Seks. Apa ni kita sebut seks depan budak-budak? Seks. Itu sekarang ni untuk pengetahuan publik. Bukan sebut seks saja. Ini cerita semua benda-benda dalam luar. Apa dia buat lah. Tapi itulah. Saya faham. Saya nampak interview dia dengan apa nama yang Mamat Botak tu. Hot Daddy tu lah. Bukan. Azri Walter. Apa kita henyak sambil lunyai tu Mamat tu. Azri Walter kan. Saya nampak dia ada satu soalan. Dia kata betul ramai orang yang suruh saya turunkan video saya, tapi dia seolah-olah macam itu membagi semangat pada dia nak buat lagi konten. Saya kata let's not get it that way lah. Saya rasa kadang-kadang kita ni mungkin terlalu orang kata excited, terlalu orang kata bukan happy lah. Macam saya kata tadi lah, bila you kejar, you ada matlamat untuk mendapat share, like dan view yang banyak, traction, you start to anchor your objective untuk mendapatkan banyak orang untuk tengok, dan you akan buat apa saja untuk mendapatkan view tu. Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia pernah tahu dalam bila kan firman Allah dalam Al-Quran, wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari kesalahan orang. Kerana ayat ini Umar Al-Khattab dia lalu depan sebuah rumah. Dia tengok ada seorang perempuan dengan seorang lelaki dalam rumah, which is boleh menimbulkan persepsi yang negatif. Tapi Umar Al-Khattab dia lalu, dia tinggalkan. Dia tak mau ambil tahu pasal benda tu dalam rumah. Okay. Salah satu contoh perkara-perkara yang boleh mengaibkan dan boleh menimbulkan persepsi, jangan diceritakan. Jangan diwar-warkan, jangan disembangkan. Sebab penonton, come on, kita boleh filter ke penonton kita? Tak boleh. Cannot. Kalau you boleh filter penonton you, katakan contoh, you boleh filter umur 21 tahun ke atas. Untuk tengok. 18 tahun ke atas saja. Okay, filter. Masuk blog contohnya. Untuk tengok. Tu pun saya tetap tak setuju. Saya tetap tak setuju. Tapi sekarang ni, kita memang tak boleh filter. Filter pun tak boleh. Kita tak boleh filter. So, kita tahu geng-geng yang menonton TikTok ni, pelbagai lapisan umur, pelbagai ini dan sebagainya. Yang pada saya, perbincangan-perbincangan seperti ini, dia membuka kepada satu gaya fikir yang sangat bahaya. Betul. Sangat bahaya. Normalisasi perbincangan lucah. Betul. Jadi kita harap yang terbaik untuk podcast Bros Gang. Kita harap yang terbaik untuk semua content creator, podcaster yang ada di Malaysia. Kita harapkan supaya semua konten-konten yang dikeluarkan oleh podcaster ni adalah konten-konten yang memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Dan kita harap yang terbaik lah, Dok. Itu yang kita boleh doakan, supaya ada sedikit sinar perubahan dalam pemikiran Bro Gang ni. InsyaAllah itu saja topik-topik yang kita bincang pada episod ke-21 podcast Relax Bro. Walaupun yang topik akhir ni nampak macam kita tak relax, tapi sebenarnya kita relax. Kita tak maki orang, kita tak kutuk orang. Cuma kita sedikit rasa terkilan. Bila masih lagi ada konten-konten sebegini. InsyaAllah kita akan kembali kepada episod yang akan datang. Jangan lupa follow kami, share, like dan juga kongsikan kepada rakan-rakan di semua platform media sosial kami, di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify. Kami sentiasa mengharapkan sokongan rakan-rakan pendengar dan penonton supaya podcast kami ni sentiasa mempunyai nyawa. Tak guna lestari dah. Lestari dok je lah ambil. Saya buat nyawa lah. Mempunyai nyawa untuk diteruskan. Sebab bukan senang nak buat podcast ni, bukan senang. Masa, tenaga, kewangan,
Dan kita buat out of passion lah, Dok. Kita buat out of passion. Alhamdulillah. Jumpa lagi. Kita tak ada mana-mana penaja. Tak ada penaja lagi. Belum Penaja ada. lagi, belum Tak ada pun. Tak ada lah ke level ada penaja. Tapi kalau ada taja tu pun Alhamdulillah. Syukur. So sekarang ni ada penaja pun single penaja lah. Jadi kita akan jumpa lagi dalam episod seterusnya, insyaAllah. Semoga semuanya sihat. Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relax bro.